على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya usia yang Allah masih lagi kurniakan pada kita saat ini. Kerana kita tahu bahawa saat ini merupakan saat-saat yang seringkali di kalangan kita mendengar perkhabaran terhadap kematian demi kematian. Masa untuk mati ini semakin dekat dengan kita pada setiap hari dan setiap masa. Sebentar tadi berlaku lagi kematian, dan sebelum daripada ini berlaku lagi kematian. Kematian ini seringkali terjadi di kalangan kita. Dan tuan-tuan pun tahu bahawa kita pun sama akan dipanggil menghadap di hadapan Allah. Dan orang yang mati ini, kita jangan nampak bahawa mati dia maka berakhirlah segala-gala kenikmatan untuk hidup di atas dunia ini. Tetapi kita perlu faham bahawa bila kita mati saja, maka kita mula berpindah kepada satu alam. Ataupun sahabat kita bila dia meninggal dunia saja, maka di waktu tersebut dia akan berpindah kepada satu alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia yang kita hidup sementara ini. Manakala kita juga akan sampai kepada tempat itu. Sebab itu cuma batasan kita di antara mereka ialah kematian. Selagi mana kita tak mati, kita tak pergi ke tempat yang demikian. Lalu dalam hidup kita, janganlah sampai peringkat kita ni berputus asa. Bila kita dengar orang tersebut mati, orang ni mati di kalangan kita, sehingga ada yang jatuh kecewa. Jangan pada diri kita demikian. Tetapi kita kena berterusan dan bangkit untuk melakukan amal soleh. Mula kita berbekal dalam hidup kita. Berbekal ini yang disebut dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, kerana sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa yang diajar supaya kita sentiasa ada dalam hidup kita ini untuk kita pergi menuju ke sana. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita nak pergi kepada mana-mana tempat, misal contohnya, kita nak pergi ke satu tempat, lalu kita akan bawa bekalan. Paling-paling tidak, kenderaan kita ada minyak. Ataupun waktu mana kita mula bergerak daripada satu tempat, kita ada bekalan duit dan pada diri kita. Baik. Dalam hidup kita ni, kita akan pergi pada tempat yang disebut dengan alam barzah. Kita akan pergi ke tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Kita akan pergi kepada tempat yang disebut dengan syurga. Mudah-mudahan demikian dalam hidup kita. Takkanlah kita nak pergi dalam keadaan kosong, tak ada apa-apa yang kita nak bawa bila kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam hidup kita ni, kita kena ada bekal. Bekal ini kita sentiasa buat persiapan. Dalam diri kita kena bersiap sepanjang masa. Bersiap dalam hidup kita ni, pada diri kita ni, kita nak pergi kepada yang disebut dengan pada mahsyar Allah ini dengan bekalan-bekalan ilmu-ilmu yang ataupun amalan-amalan yang kita nak bawa untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kata-kata alim ulama dan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar pada kita ni untuk kitanya sentiasa mempersiapkan diri menghadapi pada hari kematian dalam diri kita, ataupun mempersiapkan diri untuk nak hidup lepas pada kita mati nanti. Sekaranglah kita kena bersiap. Janganlah kita nak tunggu waktu mana kita dah dalam kubur baru kita nak minta tolong dengan orang yang dihidup di atas dunia untuk menolong dan membantu kita dalam kubur. Sedangkan waktu mana kita hidup ini, kita tak cuba untuk membekalkan diri kita. Waktu mana kita hidup ni, kita tak berusaha untuk menjadikan diri kita ni orang-orang yang saleh di kalangan kita ini untuk dijadikan bekalan menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak
nak sebut lagi beberapa kalam-kalam ataupun kata-kata alim ulama yang suruh kita ni hidup dalam keadaan berbekal. Antaranya Abu Hazim pernah berkata, perhatikan apa yang kamu inginkan ada bersama kamu di akhirat kelak. Dalam hidup kita ni cuba kita menung kejap. Menung. Di akhirat nanti kita nak apa? Sebenarnya, benda apa yang perlu kita ada di padang mahsyar Allah? Di padang mahsyar Allah ni, cuba tanya dalam hidup kita ni, aku perlu apa dia di padang mahsyar nanti? Bila kita tak payah tanya padang mahsyar lah. Kita sebut, kita dalam kubur nanti, kita perlu apa? Dalam kubur. Bila kita bangkit di padang mahsyar, kita nak apa di padang mahsyar? Untuk melayakkan kita masuk dalam syurga. Cuba kita perhati betul-betul waktu mana kita hidup sekarang ini. Lalu bila kita perhati betul-betul, semua keperluan ini berada di, keperluan yang di sana nanti berada di atas dunia ini. Ambillah sebanyak mungkin pada diri kita. Masa inilah masa untuk kita nak mengambil bekalan-bekalan untuk kita pergi menuju ke sana nanti. Dalam hidup kita. Ambil sekarang. Masa sekarang ni, masa mengambil segala keperluan kita untuk hidup di sana. Dalam kubur. Kita perlu apa? Dalam kubur. Kita perlu untuk kita nak shopping lagi. Dalam kubur. Kita perlu untuk kita bergelak tawa lagi dalam kubur. Perlu ke dalam kubur kita sekejap lagi untuk kita dapatkan cacing-cacing dan benda yang menakutkan dan menggerunkan dalam kubur? Tak perlu. Benda yang tak perlu tu kita tinggalkan. Manakala yang kita perlu dalam kubur, kelapangan kubur. Macam mana kelapangan kubur kita? Nak suruh lapang kubur kita ini. Maka kita buat amalan di atas dunia ni, nak suruh lapang kubur kita sekejap lagi. Nak suruh kita dalam kubur nanti, kubur kita ni berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Apa dia? Zikir mesti kita sentiasa ada. Ini contoh yang mudah pada diri kitanya. Kemudian amalan apa lagi yang perlu kita buat dalam hidup kita? Solat terjaga. Saya sering ringkaskan saja. Benda yang perlu kita nak hidup dalam kubur nanti, akidah kita mesti betul. Maknanya hidup kita dengan Islam. Jangan hidup kita dalam keadaan yang kita tertinggal Islam. Na'udzubillah min dzalik. Keyakinan hidup hanya dengan Islam. Allah dah pesan dah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Jadi diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ajar pada diri kita, bekalkan dalam hidup kamu bekalan yang kamu perhati kamu perlu dalam kubur nanti, keyakinan dengan Islam. Sebab selain daripada Islam tak boleh tolong kita dalam kubur. Selain daripada Islam tak boleh tolong kita di padang mahsyar. Jadi yang boleh tolong kita dalam kubur dan di padang mahsyar ialah Islam. Bila kita Islam, lalu keyakinan kita ni jangan tergoyang. Kerana Islam ni sering kali digoyang keyakinan hidup. Orang kita ni dia jadi tak yakin dengan Islam. Dia yakin dengan duit, dia yakin dengan pangkat, dia yakin dengan apa dia jawatan, dia yakin dengan pengaruh yang dia rasa benda ni boleh menyebabkan dia selamat dalam kubur nanti. Tak, sebenarnya tak. Benda ni tak boleh menyelamatkan kamu. Yang boleh menyelamatkan kita, saya dan tuan-tuan, ialah yang disebut dengan Islam. Islam je boleh menyelamatkan kita. Sebab tu jangan berpaling tumit terhadap Islam. Jangan kita percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan selain daripada Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang Islam. Ini yang pertama dalam kehidupan kitanya yang kita mesti jaga dalam hidup kita, yang disebut dengan keyakinan hidup hanyalah dengan Islam. Yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita ni benda yang kita kena buat bekalan untuk kita nak masuk dalam kubur nanti, ibadah. Baru datang ibadah. Ibadah kita baru jaga. Ibadah apa? Ibadah solat yang kita kena jaga. Yang kita perhati betul-betul. Solat ni penting tak dalam kubur? Penting. Awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah as-salah. Rasulullah sebut soalan yang pertama yang akan disoal pada kamu di akhir akhirat nanti ialah sembahyang. Misal contohnya. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Rasulullah sebut terus. Ada juga dalam riwayat yang lain masalah darah.
Masalah darah yang akan dipersoalkan. Siapa yang bunuh orang ni dan sebagainya. Pembunuhan. Peristiwa yang utama. Yang kita tak terlibat dengan pembunuhan orang. Tapi boleh jadi kita sedang membunuh diri kita sendiri. Membunuh diri sendiri ni ramai orang kita. Misal contoh, saya minta maaf. Yang bunuh diri sendiri siapa? Orang yang hisap dadah. Orang yang minum arak. Orang ni mereka sedang membunuh diri mereka sendiri. Orang yang hisap rokok dan sebagainya. Maknanya kalian sedang membunuh diri kalian sendiri. Nah, kita ni jangan rosakkan diri kita. Kemudian dalam ibadah kita apa dia? Ibadah yang kita kena jaga. Solat. Ibadah solat kena jaga. Apa lagi bekalan yang perlu kita ada? Dalam kubur nanti kita perlu hidup dengan yang disebut dengan zikir. Zikir ni menjadi nafas kepada kita. Sebanyak mana zikir kita di atas dunia, sebanyak itulah pahala kita, sebanyak itulah kekuatan pernafasan kita dalam kubur nanti. Itu kita kena ingat demikian. Orang dalam kandungan ibu, dia hidup dalam air. Kalau air itu dah tak ada, maka di waktu tersebut, maka senang untuk mati kandungan dalam perut ibu. Oh, kita hidup di atas dunia, berbekalkan, Allah bekalkan kekuatan kita hidup dengan oksigen. Satu, kita tengok orang yang kena COVID. Bila orang kena COVID itu, di antara benda yang paling sukar dia nak lalui ialah pernafasan. Nafasan ni, nafas tu dalam keadaan yang kencang. Nafas turun kadar oksigen dalam darah dia. Turun kadar pernafasan dia. Yang menyebabkan oksigen dia tak ada. Ini di atas dunia. Dalam kubur nanti kita hidup dengan apa? Hidup dengan zikir. Lalu atas dunia ni, kita jangan berhenti untuk berzikir. Zikir kepada Allah. Ini maknanya bekalan kita untuk di akhirat nanti. Zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ni maknanya kita sebut subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini kalimah-kalimah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu kalimah zikir. Dan ada perbuatan zikir. Perbuatan zikir apa dia? Kita jaga rumah tangga kita daripada unsur-unsur maksiat. Kita jaga, kita sentiasa hidup dalam keadaan mendengar kuliah. Ni dipanggil sedang zikir, membantu kita dalam kubur sekejap lagi. Zikir, kemudian apa lagi? Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita masuk dalam kubur, kita nak berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa tak berjumpa? Berjumpa dengan Rasulullah. Dalam kubur tu Allah tunjukkan terus, man hadzal rajul, siapa lelaki ini? Bila kita masuk dalam kubur, ditanya soalan, bagaimana kamu dengan Rasulullah? Bagaimana kamu hidup di atas dunia dengan Rasulullah? Kita kena jawab, hadza nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jawab, ni Rasulullah. Lalu benda yang kita perlu ada di akhirat ni, kita kena usaha adakan di atas dunia ni lagi. Benda yang perlu ada di akhirat, kita kena usaha sekarang untuk dapatkan. Dapatkan apa dia? Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan apa dia lagi? Harta benda yang kita cari ni, harta benda yang kita miliki hari ni, mesti ada juga di akhirat nanti. Jangan kita ada di dunia je. Segala harta benda kita ni, kita nampak, biar dapat juga di akhirat nanti. Macam mana nak dapat di akhirat nanti? Dalam kubur berjumpa balik kereta kita. Berjumpa balik rumah kita. Jumpa balik duit kita, segala benda yang kita miliki di atas dunia, kita ada juga di akhirat nanti, yang lebih indah daripada di dunia ni. Apa dia? Dalam hidup kita yang mesti kita lakukan, derma, infak, sedekah, zakat. Ni semua ni satu instrumen yang diberi oleh Allah kepada kita untuk kita ada balik di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita hibah barang-barang kita hadiah bagi pada orang tu, bagi pada jalan Allah. Maksudnya kita gunakan untuk jalan Allah. Bila masuk dalam kubur, jumpa balik rumah kita berjumpa balik. Kemudian kereta kita berjumpa balik. Pakaian kita berjumpa balik. Yang jauh lebih indah daripada yang kita miliki di atas dunia ini. Ni maknanya kita membekalkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan lepas pada kematian kita. Ini di antara sama ada kita bersiap untuk hari mati kita ataupun bersiap untuk nak hidup lepas pada mati kita nanti. Dua. Yang lain juga yang kita kena jaga apa dia? Akhlak. Akhlak ni kena jaga dalam hidup kita.
Jangan sekali-kali kita ni memutuskan silaturahim. Jaga akhlak. Tulisan-tulisan kita ni, tuan-tuan yang menulis di Facebook, menulis di Instagram, tuan-tuan yang menulis dalam yang buat konten dalam TikTok dan sebagainya, tolong pastikan semua benda yang kita buat itu ada akhlak. Ada agama, dipanggil demikian. Jangan buat konten yang menyebabkan kita ni tersungkur di dalam kubur nanti. Jangan kita menulis dengan tulisan kita ni kekal di wall. Di wall orang yang kita caci dia, maki dia dan sebagainya. Kekal itu kita dah mati dah, masuk dalam kubur. Dosa tu berkekalan lekat dekat wall tersebut. Ni dosa-dosa yang kita kena jaga dalam hidup kita, yang kita mesti tanggalkan. Jangan buat untuk di dunia. Jangan berani buat di dunia ini yang menyebabkan kita masuk dalam kubur, menyesal kita nak hidup balik. Laula akhartani, kita sebut qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal. Di waktu inilah malaikat jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu, mulai daripada saat ini, kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini yang disebut oleh Abu Hazim. Dia sebut bahawa kamu perhati benda apa yang kamu kena ada di akhirat nanti. Bila kita ni perhati betul-betul di dunia ni, benda apa yang perlu ada di akhirat nanti, lalu kita ambillah pada hari ini. Sekarang ni berusaha. Jangan kita menengking suami kita. Jangan kita bercakap kasar dengan mak ayah kita. Ini semua ni untuk menjadikan diri kita sama di sana nanti. Jangan kita curi tulang. Jangan kita buat klaim palsu. Jangan rasuah di kalangan kita. Semua ni, bila kita boleh jaga amalan ini, maka samalah kita dalam kubur sekejap lagi. Perhatikan juga apa yang kamu tidak ingin ada bersama dengan kamu. Cuba kita menung sekejap. Menung, kita fikir panjang dalam hidup kita. Apa benda yang kita tak nak di akhirat nanti? Benda tu jangan ada. Takut-takut datang dosa. Datang gunungan dosa di padang mahsyar Allah. Bila ataupun masuk dalam kubur sempit. Kubur ni semakin sempit. Nak jawab tak boleh. Nak jawab, malaikat tengking kita. Ma rabbuka. Ma rabbuka. Ma rabbuka. Ulang. 3-4 kali ulang. Tak boleh jawab. Tergagak. Kak. Tak boleh nak jawab. Kenapa tak boleh jawab? Kamu berkawan dengan orang jahat di atas dunia ni. Kamu mesti benda yang tak betul kamu buat di atas dunia ni. Boleh jadi kamu tak fikir tentang mengenai apa dia kesan pada diri kamu dalam kubur nanti ni. Yang ni yang menyebabkan dalam keadaan demikian kamu terkesan pada diri kamu. Dalam hidup kita ni, kita tahu dah hukum syarak dalam hidup kita. Hukum macam ni, hukum macam ni. Yang kita belajar, yang kita faham. Ni hukum agama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam diri kita. Soal harta benda, soal yang disebut dengan pakaian, soal makan minum, kita belajar dan kita faham terhadap hukum tersebut. Lalu kita laksanakan mengikut yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Jangan sampai peringkat kita berani menentang perintah Allah sehingga kan kita masuk dalam kubur, kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang ni jalan agama yang diajar dalam hukum syarak. Jadi oleh demikian kita pun dah faham dah. Yang ni Allah Subhanahu wa taala ajar pada diri kita. Lakukan demikian. Lalu kita hiduplah dengan cara yang diajar oleh Allah dan yang kita faham mengikut syarak yang diperintah oleh Allah pada diri kita. Ini kehidupan orang mukmin. Supaya bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi, kita pun rasa tenang. Alhamdulillah. Moga-moga Allah selamatkan kita dan moga-moga Allah jauhkan kita daripada apa dia? Daripada kesengsaraan dalam kubur, kesengsaraan di padang mahsyar Allah dan kesengsaraan waktu mana kita melalui titian sirat untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang kita perhatikan pada diri kita supaya kita sentiasa kekal. Mana-mana yang kita rasa yang ni tak nak di akhirat nanti. Benda yang tak nak tu tinggalkanlah sekarang. Tinggalkan sekarang.
Benda yang kita tak nak di akhirat nanti, sampai-sampai di akhirat, Allah yang ni datang. Dosa yang ni datang. Dosa yang ni datang. Dosa-dosa yang jelas-jelas hukum dia haram. Yang kita lakukan demikian. Lalu dalam keadaan demikian datang juga. Menyebabkan di dunia ni kita tinggalkan terus. Awal-awal lagi kita tinggal perkara demikian dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Kena jaga pada diri kita dipanggil demikian. Abu Hazim juga mengatakan, tinggalkanlah setiap perbuatan yang menyebabkan kamu membenci kematian. Satu lagi, tinggalkanlah lagi satu perbuatan yang menyebabkan kamu jadi tak nak mati. Tak nak mati. Ini pun tinggal juga. Perbuatan yang menyebabkan kamu ni takut terhadap mati. Mati itu kamu menjadikan ngeri. Bila sebut saja mati, tutup telinga. Tak nak dengar. Ada orang yang dalam hidup dia, kalau cerita mengenai mati je, dia kata tak naklah, saya tak nak dengar lah. Saya tak nak mati lagi, dia sebut. Tinggalkanlah satu perbuatan yang menyebabkan kamu ni menjadi kebencian kepada kematian. Benci kamu pada kematian. Jangan. Kamu tinggalkan perbuatan itu. Kerana nescaya perbuatan itu tidak akan membahayakan kamu ketika mana saat kematian kamu nanti. Kalaulah kamu ni, orang tanya dia, kenapa kamu asyik shopping je? Tak nak fikir mati, dia sebut. Kenapa kamu ni asyik makan je? Tak nak fikir mati, dia sebut. Kenapa kamu ni, kalau orang cerita bab mati je, kamu tak nak dengar? Misal contohnya, aku tak nak mati, dia sebut demikian. Orang ni, bila dekat nak mati nanti, dia terseksa dengan keadaan ini. Dia terseksa. Bila dekat nak mati tu, datang makanan yang banyak pada dia. Dia membayangkan makanan indah, dia benci untuk menghadap depan Allah. Dia datang handbag mahal, datang jam-jam mewah, kemudian datang pada dia kenderaan-kenderaan mewah yang menghantui pada saat dia menghampiri kematian. Jaga-jaga tuan-tuan. Dalam hidup ni, biasanya dalam hidup kita ni, benda yang kita suka sangat tersebut di atas dunia, dekat nak mati, dia akan datang. Dia akan datang. Datang untuk apa dia? Mengganggu kita. Na'udzubillah min dzalik. Benda yang, kalaulah dia ganggu tu benda yang baik. Kita suka atas dunia baca Quran. Misal contoh. Dekat nak mati, suara bacaan Quran tu sentiasa kedengaran dekat dengan diri kita. Kalau kita atas dunia ni suka dengan muzik. Suka dengan muzik. Dekat nak mati, muzik tu datang. Lagu-lagu tu akan datang. Menghiburkan kita konon-kononnya. Untuk kita ni jadi rasa seronok dengan muzik tersebut. Kemudian kita mati dalam keadaan hanyut menghadap depan Allah SWT. Jangan tuan-tuan. Pastikan dalam hidup kita ni, kita mencintai amalan-amalan soleh. Suka kita dengar kuliah. Dekat nak meninggal dunia, kedengaran kuliah-kuliah. Kuliah orang tu, kuliah orang ni, ustaz tu, ustaz ni. Akan sentiasa bercerita dan kitanya malaikat akan datang. Mereka akan sebut, Allah takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira terhadap kamu, terhadap syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada diri kamu tersebut. Suka dia dalam keadaan sedemikian rupa. Saat kematian dia tiba nanti insya-Allah. Ni maknanya bila kita dekat nak mati tu, datang orang-orang soleh. Datang ibu ayah kita. Atas diri kita lah. Kalau kita ni hidup atas dunia ni, terlampau kita dengan dunia. Terlampau kita dengan nak mancing. Misal contoh, tak kenal azan, tak tahu waktu mana zuhur, asar, maghrib, mancing je. Kat nak mati tu mancing. Mancing je dia, kerja dia. Siapa yang hidup dia karaoke je, memanjang, hidup dia suka karaoke. Nak mati tu nak berkaraoke lah dia. Ni dia akan datang. Perbuatan itu tidak akan membahayakan pada dia ketika mana saat kematian yang akan datang dalam hidup dia. Tapi kalau sekiranya kita ni hidup dalam keadaan yang mencintai akhirat, dah mula dah tanggalkan dunia sikit-sikit. Dah ada dah. Saya derma, saya buat itu, saya buat ini. Kita buat macam-macam gaya. Kita lakukan di atas dunia ini. Yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Setiap benda yang kita kerjakan ini, semuanya akan dibayangkan dekat dengan kematian kita. Amalan soleh datang. Amalan benda-benda yang baik akan datang ini. Dalam keadaan yang sebegini, akan menjadikan kebaikan-kebaikan yang baik untuk kita. Waktu mana kitanya menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti.
Kita tengoklah. Satu kalau tuan-tuan nak tahu macam mana kita mati nanti, tengok macam mana kita perangai sekarang ini. Perangai kita sekarang ni. Kalau perangai sekarang ni suka tengok cerita-cerita Korea, habiskan masa kita tengok Bollywood, Hollywood, habis masa dengan TikTok dan sebagainya. Pada diri kita ni, habis je, lepas scroll satu demi satu dalam hidup kita, dekat nak mati, perangai macam tu lah. Perangai macam tu lah yang akan terjadi. Tapi kalau hidup kita ni, sekejap-kejap baca Quran, sekejap-kejap ada ruang je berzikir, ada ruang je buat amal ibadah, ada ruang je dalam hidup kita sikit, berlumba untuk melakukan ketaatan pada Allah. Demikian dekat dengan kematian. Gambaran itu akan datang pada diri seseorang supaya dia mempersiapkan diri dia sebelum daripada dia panggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Nuaim mengatakan bahawa Umar Ibn Aziz pernah berkata, barang siapa yang mendekatkan kematian pada hatinya, siapa-siapa yang membayangi kematian itu sentiasa terbayang dalam hati dia, nescaya akan semakin banyak apa yang akan menjadi miliknya. Semakin kita teringat pada mati, semakin kita ni ingatkan pada kematian pada diri kita. Bayang macam mana saat roh kita akan keluar daripada jasad kita. Bayang saat mengalir laju je, roh kita ni keluar daripada mata kita. Malaikat-malaikat menyambut yang disebut dengan apa dia? Sambutan roh kita keluar daripada mata kita. Bila kita bayangkan suasana ini, kita sudah memiliki segala apa yang di atas dunia ini menjadi milik kita. Dunia ni sudah menjadi milik kita dah dalam hidup ini, dan kita tunggu nak mendapatkan akhirat untuk menjadi milik kita. Kita tak jadi tamak terhadap dunia. Kita akan rasa syukur. Alhamdulillah, aku dah dapat macam ni dalam hidup aku. Aku dah dapat keluarga. Aku dah ada pasangan hidup. Di saat mana orang lain tak ada keluarga, di saat mana orang lain tak ada pasangan hidup, tak ada orang, aku dah ada. Kalaupun kita ni hidup seorang-seorang, kita sebut, Alhamdulillah, aku masih lagi Allah hidupkan di atas dunia. Aku tidak lagi berada dalam kubur. Tetapi, aku masih lagi diberi peluang untuk beribadah pada Allah dalam keadaan apa saja nikmat yang Allah bagi dalam hidup aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak rasa memiliki kah di waktu itu? Tuan-tuan lebih kaya daripada orang kaya. Semua di kalangan kita, kita akan rasa dalam hidup kita, aku sebahagia-bahagia manusia. Kerana aku menikmati setiap nikmat-nikmat yang Allah bagi pada diri aku, dengan aku mengingatkan masa aku yang akan aku hidup di dalam kubur nanti. Itu yang menyebabkan kita ni akan rasa bangga pada diri kita. Di saat mana tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan terkena COVID saat ini, tuan-tuan kena rasa bangga lagi. Alhamdulillah, Allah bagi COVID dalam hidup saya. Allah bagi ujian ini pada diri saya ini. Untuk apa dia? Mempersiapkan selangkah lagi langkah untuk masuk ke alam barzah. Yang menyebabkan kita akan rasa bahagia. Waktu ini kita bersiap awal-awal. Sebelum kita nak pergi ke kuarantin, misal contoh, kita siapkan harta ni untuk orang ni, harta ni untuk orang ni. Semua ni kita dah siap dah. Pada diri kita dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni dapat ganjaran yang besar waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Pada diri kita ni. Kan kita milik apa sebenarnya? Memiliki akhirat. Kita seronok dalam hidup kita. Apa saja yang terjadi dalam hidup, tak pernah rasa kecewa. Bahkan dia akan rasa gembira. Kenapa gembira? Semuanya dalam qada dan qadar Allah. Segala apa yang terjadi dalam hidup saya, semua disusun oleh Allah. Saya hanya pelakon-pelakon yang hidup di atas dunia. Melakonkan watak-watak yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Saya lakonkan watak-watak yang indah. Menjadi hidup kita di atas dunia ini dalam keadaan yang kita yakin. Yang sebenarnya hidup bukan di sini. Tetapi hidup yang sebenar di sana nanti. Sekejap je lagi. Batasan di antara kehidupan dengan kematian. Bila mati saja, masuk dalam kubur, kita mula bersorak, berlari kegembiraan untuk mendapatkan syurga yang indah yang Allah sediakan untuk orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah dia sedang memiliki apa? Dunia pun dia milik, manakala akhirat pun dia sudah dapat dalam hidup dia. Kerana apa dia? Kerana dia seupaya mungkin hidupnya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidupnya. Berbahagialah menjadi mukmin. Seronok kan? Jadi orang mukmin ni orang yang hidup dia sentiasa dalam keadaan yang
dia meredai dengan apa yang Allah kurniakan pada dia. Samping usaha-usaha yang tak putus-putus dalam hidup dia untuk mendapatkan kejayaan demi kejayaan di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahu akbar. Ini gambaran orang yang memiliki. Raja' Ibn Nuh mengisahkan bahawa Umar Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada seorang anggota keluarga dia. Dalam isi surat itu, Umar Abdul Aziz dia tulis amma ba'du. Dia hantar surat satu ketika dahulu. Seandainya kamu banyak mengati-mati pada malam dan siang hari, nescaya akan tertanam pada diri kamu kebencian terhadap segala hal yang hancur, hal yang fana, dan akan tertanam kecintaan dalam diri kamu pada segala hal yang kekal abadi, iaitu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Umar Abdul Aziz dia pesan pada anak-anak dia, kalau kamu sentiasa menanamkan dalam jiwa kamu perasaan terhadap kematian, kamu teringat siang pun kamu teringat mati, malam pun kamu teringat pada mati, mati je yang kamu sentiasa kamu hidup di atas dunia ni, kamu fikir bagaimana kematian kamu, bagaimana kehidupan kamu, maka di waktu itu kamu akan tertanam pada diri kamu kebencian terhadap segala hal yang fana. Benci benda yang hancur. Benda yang hancur ni apa dia? Dunia. Dunia ni semua kita tak rasa nikmat. Tak ada rasa nikmat. Fana kan? Makan sedap macam mana pun sekejap tadi, Zuhur tadi kan. Kita makan sekejap macam mana pun, kejap lagi cari tandas. Fana kan? Hancur kan? Perkara demikian. Baju kita ni kan, cantik kan? Kita rasa cantik. Tapi suatu hari nanti kita tengok akan hodoh. Allah akan jadikan hodoh. Dia akan fana, akan hancur. Rumah kita kan, kita tengok rumah kita tu, cantik je rumah kita. Tersusun indah. Satu hari, Allah jadikan hancur. Rumah kita tu tak dimiliki oleh siapa lagi. Tengok rumah-rumah kampung, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok rumah-rumah di kampung. Ramai mana dahulu, ceria meria je rumah tangga tersebut. Cantik je rumah tangga itu. Tiap kali mana beraya, mesti meriah rumah tangga itu. Dengan lemangnya, dengan lampunya, dengan api, dengan caraknya, dengan apa lagi, dengan segala benda yang cantik satu ketika dahulu. Sekarang rumah itu ditembusi dengan lalang-lalang, dihinggapi dengan yang disebut dengan rumah yang hampir tersembam ke bumi. Kenapa? Di mana penghuni yang pernah memeriahkan rumah ini pada satu ketika dahulu? Di mana yang disebut dengan rumah yang dahulu tegap, orang kampung semua datang ke rumah ini kerana tengok bagaimana landscape yang cantik dan suasana yang indah. Hari ini tak ada lagi dah. Rumah tersebut penuh dengan semak samun, lalang-lalang dan atap zinc yang semakin runtuh menyembam ke bumi ini. Punca apa? Punca ini adalah kefanaan, kehancuran yang Allah sedang jadikan. Artinya, bila kamu ingat pada mati, Umar Abdul Aziz sebut, kamu akan jadi dalam hidup kamu tak suka lagi benda yang fana, benda yang hancur, yang tak berkekalan. Sebaliknya, kamu akan tertanam kecintaan kepada perkara yang abadi, kekal. Benda apa yang kekal? Pahala. Kamu akan berebut untuk dapatkan pahala biar banyak. Kamu akan berebut dalam hidup kamu untuk benda yang kekal dalam hidup kamu. Berebut untuk apa? Dapat syurga. Saya nak syurga, ya Allah. Kita sebut, dalam hidup kita ni, mula kita berlumbuh. Pada diri kita ni perasaan dalam hidup kita, aku nak kepada benda yang kekal. Benda yang kekal hanyalah amalan yang kita hadapkan di hadapan Allah. Senyuman yang terukir di wajah kita untuk memberi salam pada sahabat-sahabat kita. Tulisan-tulisan WhatsApp memberi salam pada saudara-saudara kita. Kemudian tulisan-tulisan yang indah yang menggerakkan jiwa-jiwa di kalangan sahabat kita. Semua tersebut menjadikan bekalan untuk kita di akhirat Allah nanti. Manakala caci maki, keji, kalimah yang buruk yang keluar daripada bibir-bibir di kalangan kita, benda apa yang kita akan dapat? Benda apa yang kita dapat? Kita akan sebut, yang ni akan mensengsarakan kita di padang mahsyar Allah. Waktu mana kita masuk dalam kubur, kita tergagap-gagap untuk menjawab di hadapan Rabbul Jalil dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Kena jaga pada diri kita. At-Taimi berkata, mengingatkan kematian itu merupakan kekayaan dalam hidup seseorang. Siapa yang sentiasa mengingati hari kematian dia, membayangkan suasana kematian dia, ingat
tentang saat dia nak menghadap depan Allah, itulah sekaya-kaya manusia. Manusia yang kaya ni bukan manusia yang rumah dia besar. Manusia yang kaya ni bukan manusia yang mempunyai deretan pingat dan pangkat di tubuh badan dia. Manusia yang kaya ni bukan manusia yang hidup dalam keadaan yang dia mempunyai pengaruh yang ramai, deretan kereta mewah-mewah yang dimiliki, gelang-gelang emas, handbag mahal, kemudian segala bolpen yang ternama ataupun pakaian yang hebat. Ni tak kaya. Manusia ni tak kaya. Manusia yang kaya, manusia yang sentiasa ingat pada hari kematian dia. Dia ingat kepada hari kematian dia, saat mana dia membayang macam mana aku dibalut tu badan aku dengan kain kapan, macam mana aku diusung, saat mana dibawa oleh kenderaan jenazah, waktu mana sempat singgah ke tak sempat singgah di rumah aku, ataupun berterusan terus ke kuburan di saat sebegitu. Sampai di kubur, anak-anak kita berada jauh memandang, tak ada seorang pun yang dapat datang dekat. Apakah itu yang kita mahu dalam hidup kita? Tak ada seorang pun yang baca doa untuk diri kita. Waktu mana sebegitu, kita tak jadi kaya. Tak jadi kaya. Kaya je manusia bila saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang membawa bekalan yang banyak, menggunung bekalan dia menghadap di hadapan Allah. Kata-kata yang indah, tulisan-tulisan yang cantik, bicara tutur bicara yang menyenangkan. Kemudian kehidupan dia sentiasa memberi manfaat untuk orang lain. Kehidupan dia yang fa'unnas, membawa manfaat untuk manusia yang lain. Ni orang yang kaya. Orang yang kaya ni khairun nas man yanfa'un nas. Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang hidup ada manfaat untuk orang lain. Tetapi untuk apa kita hidup? Hanya nak fikirkan perut kita kenyang, hanya nak fikirkan mata kita terpejam lena, kita fikirkan kerehatan tu badan kita saja, di saat mana orang lain bertungkus lumus untuk mendapatkan keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarlah dalam menanggung ujian. Jangan cepat berputus asa. Jangan cepat untuk kita melahirkan rasa kecewa dalam diri kita ini. Allah jadikan dunia ini satu ladang untuk pada diri kita untuk membawa bekalan ke akhirat Allah. Sekejap je lagi. Tengok sahabat-sahabat kita yang telah menghadap di hadapan Allah tu kan. Muda-muda lagi. Sahabat-sahabat saya dalam usia 30-an, 40-an, 50-an yang menghadap depan Allah. Saya tengok mereka ni berbahagia dengan amalan-amalan mereka. Ada juga yang dalam keadaan yang tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Jangan demikian para sekalian. Jadilah hidup kita ni orang yang sentiasa menyiapkan diri. Aku ni mesti jadi orang yang terbaik. Mestilah sekadar perhatikan dalam macam kita belajar ni kan. Perhatikan duduk nak tekan butang share je. Tekan je butang share di kita, ataupun kita subscribe, ataupun kita nak butang like, ataupun kita ruangan komen, ataupun kita berbuat yang sekecil itu pun pahala untuk diri kita. Kita kan, orang kita kan payah dia nak buat, nak share kuliah-kuliah, nak share kuliah, nak bagi tahu pada kawan dia, nak tag kawan dia. Jadi payah pada diri dia. Nantikan orang kata aku warok pala. Sangat. Nantikan orang kata aku ni baik. Sangat. Tak, bukan. Tetapi kita sentiasa berbuat kebaikan ini bukan mengharapkan kata orang. Tetapi mengharapkan berkekalan amalan ini untuk dibawa menghadap di hadapan Allah SWT. Nak belajar menjadi manusia yang ikhlas. Ikhlaskan sikit je pada diri kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh ikhlas sikit je dalam hidup ini, dalam mentaati perintah Allah, mula kita latih diri kita, aku nak jadi manusia yang ikhlas, ya Allah. Aku nak jadi seorang suami yang ikhlas, isteri yang ikhlas. Kemudian bersahabat dengan penuh keikhlasan. Segala benda yang kita buat ni, kerana Allah. Yakin. Kita yakin. Di sana ganjaran yang banyak. Ya Allah kekalkan kita untuk kita dapat ganjaran ini di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sabar seketika di dunia ini. Kita akan menjadi sekaya-kaya manusia dalam keadaan yang demikian. Samit mengatakan, barang siapa yang menjadikan kematian sebagai pusat perhatiannya, pasti dia tidak akan peduli terhadap sempit ataupun luasnya terhadap dunia ini. Siapa-siapa yang berfikiran terhadap kematian dalam hidup dia tak peduli berapa jumlah
Jumlah orang kena COVID tak peduli. Jumlah yang semakin sikit tak peduli. Yang penting, aku mesti bersiap untuk menghadap depan Allah. Ni tak, tiap-tiap hari tengok, Allah, lagi ramai orang. Lagi ramai. Allah, bila nak kurang ni? Bila nak berturun ni? Jumlah COVID ni, kita pada diri kita. Sesak dada apa kita untuk demikian? Dalam hidup kita. Cubalah belajar untuk sesak dada terhadap, aku ni dah dekat dah ni, aku ni dah dekat dah ni. Biarlah kita belajar demikian dalam hidup kita. Kita sibuk membilang orang tu mati, orang ni mati. Jumlah mati 12,000, 13,000. Di Malaysia ni saja kita sebut demikian. Itu orang kita. Yang kita sebut 12,000, 13,000 tu dengan kekuasaan Allah. Mati ni usulah macam mana pun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu usaha supaya kamu jangan bagi mati. Allah akan hantar malaikat tu untuk mengejar agar kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah matikan jumlah yang sejumlah ini? Sampai 13,000 yang mati. Di dunia ni dekat dengan 5 juta lebih yang mati ni. Kenapa? Allah nak suruh kita celik mata. Pandanglah dengan kematian kita pula. Jangan kita disibuk dengan orang mati. Orang mati. Kita ingat ke? Kita ni tak mati-mati. Bila kita berusaha jangan bagi mati. Lalu kita akan sama tak mati-mati. Tak, kita akan mati tuan-tuan. Kita akan mati. Saya akan mati. Tuan-tuan akan mati. Semua di kalangan kita akan mati. Bila kita mati, di hadapan kita, ialah sama ada jalan kita menuju ke syurga ataupun jalan kita dihumban ke dalam neraka Allah. Dua ni je yang kita kena faham pada diri kita. Kita jangan jadi macam orang kafir yang berusaha untuk nak hidup. Sedangkan mereka ni tak berusaha pun untuk bekalan untuk nak hidup lepas pada mati. Jangan jadi macam mereka. Jadilah orang yang hidup dia. Kita tak boleh lari daripada mati. Cuba tanya siapa yang hidup kekal atas muka bumi ni. Sekaya-kaya Fir'aun, sekaya-kaya Qarun, Haman, semua dah mati. Dah mati dah sebelum daripada kita. Lalu kita ni, gelaran kita akan menjadi jenazah pula. Orang akan sebut nama kita seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tetapi yang orang akan sebut pada diri kita ialah amalan yang soleh yang pernah kita lakukan di dunia ini untuk dijadikan bekalan lepas pada kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Saya yakin, saya sendiri tuan-tuan, lepas pada saya tak ada nanti, ramai yang akan pasang balik video-video kuliah saya. Misal contohnya, masing-masing akan tayang, ustaz dah bagi tahu dah tentang mati. Dan ustaz pun dah bagi tahu dia pun akan mati. Dan yang kekal ialah amalan yang soleh. Di waktu tersebut, di waktu ini kita akan duduk dalam kubur tu tengok pahala sampai pahala kita. Bila orang menyebut tentang kebaikan yang pernah kita lakukan di atas dunia yang sementara ini. Manakala yang kita perlu lakukan dalam hidup kita, fokus pada diri kita untuk dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Allahu Akbar. At-Taimi mengingatkan pada diri kita demikian. Kemudian disebut lagi, Ka'ab pernah menuturkan, barang siapa yang mengenal kematian, segala musibah akan terasa ringan baginya. Allahu Akbar. Bila kita tahu makna mati, segala benda yang ujian dalam hidup ni jadi ringan. Ringan semua. Tuan-tuan rasa berat ke dengan anak-anak yang ramai? Rasa beban ke dalam hidup kita dengan rezeki kita yang tak tahu daripada mana? Tak, jangan. Tuan-tuan berat macam mana pun dengan bebanan tuan-tuan, dengan membesarkan anak-anak ini, dengan bebanan kekeluargaan kita ini, dalam apa sahaja pun dalam hidup kita ini, kita ingat pada mati, nampak di sana pahala yang tersusun indah yang Allah sediakan untuk diri kita. Syurga yang ternampak-nampak pada mata kita ini. Bibir kita akan sentiasa mengukir rasa sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah, syukur pada Allah, syukur pada Allah. Kenapa syukur pada Allah? Aku dapat nikmat ini ya Allah dalam hidup. Tuan-tuan rasa beban ke dalam hidup dengan pasangan hidup tuan-tuan? Dalam hidup tuan-tuan ingat tentang kematian tuan-tuan akan tersenyum indah dalam hidup tuan-tuan. Kerana semua bebanan pasangan hidup tuan-tuan yang tuan-tuan lalui itu adalah ladang pahala yang banyak yang Allah sediakan untuk kalian. Tuan-tuan rasa beban ke dalam hidup yang tidak berpasangan?
Siapa yang hidup rasa beban dalam hidup dia? Saya tak ada pasangan, Ustaz. Saya dah berusaha untuk dapatkan pasangan. Tak dapat, Ustaz. Tak ada pasangan dalam hidup. Jangan kecewa. Jangan sedih. Kerana kematian, lepas pada kematian jauh lebih indah. Kamu akan dapat pemuda-pemuda yang indah, yang sedang menunggu kalian dalam keadaan kesabaran kalian, menahan hawa nafsu kalian, dalam mentaati perintah Allah. Kalian akan nampak bagaimana istana-istana yang indah yang Allah sediakan dalam syurga Allah. Sabar seketika di atas dunia. Kalian beban ke hidup dengan tak ada zuriat, tak ada pekerjaan yang susah dan sebagainya. Kalian jangan bersedih. Kalian ingat kalian kemuncak kepayahan kalian akan mati. Dan lepas mana kalian mati, kalian akan rasa bagaimana keindahan dalam kubur nanti jauh lebih membahagiakan daripada kehidupan di dunia yang sementara ini. Beban apa lagi yang kita rasa berat? Bila kita ingat pada kematian kita, semua menjadi ringan bebanan ini. Kita akan rasa seronok dalam hidup kita. Seronok aku, Allah uji dengan ujian ini, aku tabah dan aku sabar dengan ujian ini. Lalu waktu mana kita dalam kubur nanti, kita bergembira setiap kali mana detik-detik indah itu ditayangkan pada kita. Lalu kita tersenyum tengok bagaimana kesabaran kita. Bangun di penghujung malam. Kemudian dalam rintihan doa kita, dalam sayunya, tadahan tangan kita ini meminta kepada Allah. Di saat tersebut, Allah memberi ganjaran kita. Di saat mana kita berada dalam kubur, kemudian Allah bangkitkan kita dengan panggilan nama kita. Diseru di arasy Allah. Dipanggil oleh para malaikat Allah tentang bagaimana sabarnya kita, bertahannya kita dengan perintah Allah di atas dunia ini sampai kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam hidup. Tak ada kalimah yang lebih baik daripada itu. Allah jadikan dalam hidup sebagai seorang mukmin, Allah kurniakan kelebihan yang demikian pada diri kita. Kemudian Ibnu Abi Ad-Dunya mengisahkan bahawa Al-Hasan pernah berkata, Al-Hasan pernah menyebut, tidaklah seorang hamba dia memfokuskan hatinya untuk mengingatkan kematian, melainkan akan dijadikan dunia ini kecil baginya. Siapa-siapa yang hidup dia fokus terhadap kematian. Macam mana aku nak hidup lepas pada mati? Dia akan berusaha dalam hidup dia supaya mungkin pada diri dia. Dia cuba dan dia cuba. Pada diri dia tersebut, Allah akan jadikan dia dalam hati dia, dunia ini kecil je bagi dia. Tak ada apa pun. Kadang-kadang kan saya dengar orang yang dia berhadapan dengan ujian yang banyak. Lalu dia sebut pada saya, Ustaz, saya ni sebut nama Allah tak terhenti, Ustaz. Sampai saya penat dalam saya menyebut nama Allah. Saya berzikir, Ustaz. Saya bangun tahajud malam. Dia sebut demikian. Saya buat macam ni, saya buat macam ni dalam hidup saya. Kenapa Allah uji sebegini, Ustaz? Saya jawab, Allah nak bagi kalian syurga kan di akhirat nanti. Kalian mestilah rasa ringan dengan ujian ini. Jangan rasa beban dengan dunia ini. Bahkan kita rasa bahawa dunia ini kecil je pada diri kita. Yang lebih besar dan dijadikan mudah baginya setiap apa yang ada di dalam di dunia ini sendiri. Semua yang kita hidup di atas dunia ni, kita rasa ringan je dalam hidup. Tak ada apa pun. Allah jadikan pada kita ni tabah kita lalui. Allah jadikan semua keadaan pada diri kita, kita rasa dalam keadaan tenang dan kita rasa aman dengan pemberian yang Allah bagi. Sehingga kan kita menjadi ajaban li amril mu'min. Menjadi takjub dalam urusan orang mukmin. In amrahu lahu khair. Semua yang berlaku dalam hidup dia baik. In amrahu lahu khair. In asabatud darra sabara. Fakana khairan lah. Kalau dia diuji dengan benda-benda yang berat dalam hidup dia, dia sabar. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatul khaira. Kalau dia diberi benda-benda yang baik dalam hidup dia, syakara, dia akan syukur pada Allah. Fakana khairan lah. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Walaysa zalika illa al-mu'min. Tak akan terjadi demikian. Mesti dia seorang mukmin dalam hidup dia. Allah jadikan demikian bagi setiap di kalangan kita. Allahu Akbar. Qatadah juga berkata bahawa pernah dikatakan pada dia, keuntunganlah bagi orang-orang yang mengingati saat kematian dia. Beruntunglah siapa-siapa yang dia dalam hidup dia ingat pada hari mati dia. Dia ingat pada saat dia nak menghadap depan Allah. Beruntung orang ni akan
hidup dia beruntung. Allah bagi nikmat dalam hidup dia. Kenapa dia rasa bahawa hidup dia bukan di dunia, tetapi hidup dia yang bekal, yang besar dalam hidup dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah jadikan kita di kalangan orang yang tabah dalam berhadapan saat-saat yang sukar ini dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang sentiasa menjaga perintah Allah walaupun apa pun keadaan kita. Lalu kita syukur setiap ketika dan setiap masa dalam hidup kita. Jadikanlah kita di kalangan orang-orang yang sentiasa dalam keadaan bertabah dan bertabah, yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian dunia yang sementara ini. Terima kasih di atas kesempatan yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu anugerahkan keampunan dosa kami, khususnya dosa kepada para penaja yang telah menaja siri-siri kuliah ini, ya Allah. Kamu panjangkanlah umur mereka, kamu murahkanlah rezeki mereka, kamu lepaskanlah bebanan, tekanan dan hidup mereka yang mereka lalui sepanjang kehidupan ini, ya Allah. Berdasar pada hajat dan niat yang baik yang lahir daripada mereka yang telah menaja siri-siri kuliah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.